Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama kepada manusia ni supaya manusia ni berjaya. Tapi agama hanya akan datang nanti kepada manusia ni bila manusia usaha. Dia bagi agama, bagi hantar nabi-nabi, dan sebagian nabi-nabi Allah bagi kitab. Nabi Muhammad SAW bagi Quran. Jadi semuanya ada. Kalau manusia tu nak. Tapi manusia tak nak. Jadi manusia tak nak, tak adalah agama. Macam Yazid, dia tak nak. Dia nak yang mudah. Dia tak nak. Tak adalah agama. Jadi Allah mahu kita ada agama. Dia bagi kita kemampuan, kebolehan untuk ada agama tu. Bagi kita akal, berfikir. Tapi kita tak guna untuk dapat agama. Boleh ke kita dapat agama? Boleh? Tak boleh. Jadi kita guna semua tu untuk dapat dunia. Macam Rashidi. Rashidi diberi kemampuan, kebolehan untuk dapat agama. Dia guna untuk dapat dunia lah. Sikit lah. Sikit tu pun tak berapa betul. Guna untuk dapat agama. Tak mau betul-betul lah. Jadi akhirnya bagi untuk dunia pun tak berapa betul. Bagi untuk agama pun tak berapa betul. Last dua-dua tak ada. Agama tak ada, dunia pun tak. Jadi orang yang tak ada agama, tak ada dunia ni haiwan lah. Tak pernah dengar haiwan kaya, singa kaya, ataupun haiwan limau. Tak ada. Mereka tak ada kemampuan, tak ada akal diberi untuk ada dunia ataupun agama. Jadi mereka pun akan jadi tanah. Tak apalah. Tapi manusia ni diberi kemampuan untuk ada agama. Sepatutnya kemampuan tu digunakan untuk dapat agama. Yang Allah mahu diguna untuk dapat dunia. Macam Sufyan, dia guna untuk dapat dunia. Sikit yang guna untuk dapat agama. Akhirnya agama tak dapat, dunia tak dapat. Rashidi dia tak dapat dunia, kan? Dapat dunia Rashidi. Agama dapat? Tak juga. Samad dia dua-dua mengiling. Rashidi sendiri dunia ada, agama. Sebab belajar dengan saya, dia tahu dah dia agama tak ada. Cuba dia buat tabligh, duduk pondok. Dia ingat dia ada agama, padahal tak ada juga. Katalah dia pergi pondok, dia boleh Arab, kan? Tapi agama tak ada. Tapi perasan lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini
kita yang salah. Bukan Allah tak bagi kita kemampuan, kebolehan untuk ada agama. Allah bagi, tapi kita tak guna dia untuk itu. Jadi kalau kita diberi umur panjang kan, dan kita salah guna tu, daripada nak agama, kita nak dunia, maka Allah bilang, aku akan buat kamu hina daripada yang hina, rendah daripada yang rendah. Jadi akhirnya orang semua tua-tua hina. Daripada dimuliakan oleh Allah, dihina jadi tukang jaga cucu je. Hidupnya hanya jaga cucu. Bukan jaga pun, main-main lah dengan cucu. Jadi macam kanak-kanak je. Dulu kau main bijak je, plan dunia lah. Sekarang main cucu. Tak habis-habis. Cucu pula banyak. So kemegahan dia hanya anak semua dah besar, semua dah kerja, semua dah ada anak. Saya ada 12 cucu, 20 cucu. Itu je lah, sebelum menunggu mati. Jadi adakah menjaga cucu tu satu kerja yang mulia? Kemuliaan? Menjaga cucu? Tak. Adakah itu kemuliaan? Nah. Jadi itu sebenarnya tak ada kemuliaan. Jaga cucu, lepas tu tengok semua cucu anak-anak balik raya. Itulah kerja orang yang dah tua. Dah tak ada kerja. Dia orang kata dah tak ada kerja. Kerja menunggu mati je. Saya tanya pakcik apa kerja? RTM je. Rehat tunggu mati. Jadi rehat tunggu mati ni kerja mulia ke? Kerja kita bukan itu tau. Kita mulia bila kita buat kerja Nabi. Sampai tua. Sampai mati. Mati dalam keadaan buat kerja. Jadi baru kita jadi mulia. Mulia ni datang dengan agama. Kalau kita tua tak ada agama, sepanjang hayat guna cari dunia, kita akhirnya jadi jaga cucu. Kadang-kadang jaga cucu pun tidak. Duduk dah tak tahu apa kerja. Jadi tak ada kerja. Macam bapa mentua, dia rajin kerja. Tua tak ada kerja, dia carilah kerja. Tanam ini, tanam itu, tanam ini. Jadi bapa yang mulia, kita bukan untuk jaga cucu atau tanam pokok, tanam ini. Kita bukan dihantar untuk jaga cari dunia ni. Yang ada yang apa sikit, pergi jaga surau. Jadi itu je lah kerja. Mengakhiri hayat di dunia. Jadi kita sebenarnya menggunakan akal fikiran kita, kekuatan kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Itu sebenarnya kita akan jadi makhluk Allah yang dimuliakan. Haiwan-haiwan pun memuliakan kita kalau kita kekasih Allah. Haiwan semua dia tak ganggu kita. Dia akan bantu kita dia. Allah Subhanahu Wa Taala buat haiwan-haiwan semua suka dia. Sebab dengan kehadiran dia, rahmat datang. Mana bala datang? Hujan turun, bagus saja. Haiwan pun
Sangat sukalah dia pun mendapat kebaikan dengan adanya orang beriman. Bila dia meninggal, langit semua nangis. Semua nangis. Jadi dimuliakan. Tapi kalau Sufyan mati, ada langit nak menangis. Sufyan tu subuh pun lambat datang. Semalam tak sembahyang subuh berjemaah. Tak, kau datang lambat kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, kita tidak jadi yang mana Allah mahu. Allah mahu jadikan kita sebaik-baik ciptaan dia, semulia-mulia ciptaan dia. Jadi makhluk Allah yang paling baik. Jadi kalau kita tak gunakan kemampuan tu untuk maksud itu, kita akan dihina, sehinanya, lebih hina dari haiwan. Jadi Rashidi tak guna kemampuan dia untuk dapat jadi kekasih Allah. Tidak juga dia guna untuk dapat dunia. Jadi dia kata saya bagus. Apa yang bagus? Kasih Allah pun tidak. Dunia tu kita tetap tepi lah. Dapat dunia bukan mulia, kaya bukan mulia. Tapi manusia yang menggunakan kemampuan yang Allah bagi untuk dapat dunia pun dihina bila hari tua dia. Apa lagi tak dapat apa. Agama tak ada, dunia pun tak ada. Jadi tuan yang mulia, kalau kita mahu mulia, dimuliakan, maka kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu bukan milik siapa. Kemuliaan itu bukan boleh diberi oleh siapa pun. Kemuliaan itu hanya boleh diberi oleh Allah. Jadi Allah yang memberi kemuliaan akan membuat orang yang menyempurnakan maksud dia dihantar dan hidup kat dunia ni. Allah akan muliakan dia lah. Jadi kat dunia hari ni hampir tak ada orang lah yang sampai tua, sampai makin tua makin dimuliakan. Orang yang makin tua makin dimuliakan, makin ditinggikan oleh Allah, kerana dia makin hampir kepada Allah, makin lagi baik amalannya. Orang yang makin tua, makin tak ada kerja, jaga cucu. Apa kemuliaannya jaga cucu tu? Tapi itulah yang umumnya orang jadi. Dan mereka ingat itu biasalah jaga cucu. Itu sebenarnya kita mengakhiri hayat kita dengan tak ada kemuliaan. Bagaimana mungkin kita boleh dapat mulia di akhirat? Jadi ada kayu, makin tua makin berharga dia. Ada kayu, makin tua makin dia jadi apa? Reput. Ada beza ya kayu. Kayu pun ada beza. Ada kayu makin tua makin berharga. Kayu apa tu? Gaharu. Makin bau dia bagus. Orang cuba cari yang tua lagi. Sebab wangi dia tu lah. Jadi orang tua yang beriman, tinggi iman dia, makin tua makin tinggi lah. Takkan pula makin kurang macam saya ni. Iman saya dulu waktu saya muda dengan iman saya sekarang jauh beza. Ya. Jadi dulu masa saya muda, umur saya 20, 30, iman saya tak sama macam sekarang. Makin saya tua, makin iman saya makin tinggi, amal saya makin baik. Bukan saya nak puji diri saya, tapi dengan itu saya makin mulia lah makin tua.
Mulia ke hina? Saya tak jadi jaga cucu. Allah buat saya dengan izin Allah diberi kuasa. Allah gunakan saya untuk datangkan kebaikan, bukan cucu anak, seluruh manusia. Nanti kamu tengok. Kalau kamu tak percaya, cuba tengok. Dr. Naswani akhirnya jadi apa? Satu orang cakap dia nak tengok akhir saya, sebab akan hina. Kenapa? Menghina ulama dia, menghina Muanasat. Sekarang pun dah tengok Muanasat makin tua makin dihina. Nanti tengok saya, apa jadi akhir saya. Yang orang yang cakap tu, kalau dia dengar bayan ni, dia tahu lah dia lah tu. Hari ni kita jadi makin tua makin mulia bila amal kita makin tua makin bagus. Kalau amal kita makin tua makin bagus, pasti kita makin mulia. Yazid kalau amal dia tak makin baik, makin tua, dia hina selamanya lah. Takkan boleh mulia pula. Kita boleh berpura-pura nampak beragama, tapi kemuliaan tidak bersama dengan amalan pura-pura. Macam Yazid boleh pura-pura beragama, mengajar, tapi orang takkan, Allah takkan campak dalam hati orang cinta pada dia, muliakan dia, tak ada. Jadi guru biasalah, guru agama, guru mengajar kerja dakwah, biasa. Tapi perasaan cinta mulia tu takkan Allah campak dalam hati orang. Dia dapat duit aja. Kemuliaan ni Allah buat orang muliakan kita, bukannya kita paksa dia. Dia sendiri suka. Macam mana mereka suka cinta pada Nabi, bukanlah semua yang Allah mahu. Jadi Allah bagi manusia sebut nama Nabi. Azan aja nama Nabi. Tiap azan aja nama Nabi. Allah SWT bagi terus, aku berselawat kepada Nabi, maka berselawatlah kamu. Suruh kita selalu sebut nama Nabi, berdoa untuk Nabi. Itu kemuliaan lah. Dia orang kata Nabi Muhammad SAW ni tak ada anak lelaki, maka dia ni keturunan hilangnya. Tak ada orang sebut nama dia lagi. Orang kafir musyrikin Mekah, dia tak ada anak lelaki pun, nama dia sentiasa di bibir-bibir manusia. Bagaimanapun manusia nak hina dia, dia tak hina. Dia tetap bertambah mulia. Betul tak? Hari ni saya menulis tafsir Quran tu, tak ada lupa nama dia dengan nama Allah. Setiap ayat saya tafsir, Allah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW untuk bagi tahu seluruh manusia. Itu aja tulis. Berapa banyak saya tulis nama Allah, berapa banyak saya tulis nama Muhammad dalam tu. Mana-mana lain tu ada. Itu orang baca dia pun baca tafsir saya, asyik nama Allah, asyik nama Muhammad, asyik nama Allah, asyik nama Muhammad. Mana nama orang lain sangat? Adalah nama Abu Bakar, nama Nabi Isa, Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad hampir, almost. Ya. Semua itulah Allah muliakan dia. Ada nama orang lain? Tak ada. Ya tak? Sebab Allah turunkan Quran tu pada dia. Allah tak turun Quran tu pada orang lain. Dan dia yang mula dapat Quran tu. Jadi Allah muliakan dia. Dia asal mana? Asal anak yatim ni. Umur dia 2 tahun, sebelum dia lahir, bapa dia dah meninggal. Dia umur 2 tahun, mak dia meninggal. Dia bukan pergi sekolah. Macam Rashidi. Rashidi pergi sekolah, tak mulia juga.
Yazid sampai masuk ITM, UTM. Tak habis lah. Macam mana kerja Nabi ni dia tak habis. Tak dapat ijazah dia kat UiTM, ITM pun tak. Kerja Nabi pun tak dapat jadi beriman bermasalah. Semuanya bersungguh. Tapi tak mulia. Nabi kita tak ada belajar. Dia lepas meninggal mak dia, Datuk ambil. Lepas Datuk meninggal, pakcik ambil. Pakcik bilang pakcik banyak anak. Pakcik dia Abu Talib tu miskin ingat dia, bukan kaya tu. Banyak anak. Jadi dia bawa lah Nabi berniaga. Tolong dia. Apa nak hantar sekolah pula? Allah SWT beritahu, kami dapati kamu yatim, kami jaga kamu. Kamu tak tahu pergi mana, kami tunjukkan jalan bagi kamu. Jadi Nabi mulia. Nabi SAW bukan mulia je, semulia-mulia manusia kan. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kemuliaan ni milik Allah. Jadi kalau kita mau kemuliaan, kita tak boleh lari dari Allah. Kalau kita mau kemuliaan, kita gunakan kuasa kita, kemampuan kita untuk dapat dunia atau tidak, kita takkan mulia. Kita tak ada dunia pun kita hina. Kita ada dunia pun ada hina. Kita akan mulia dengan dunia atau dengan tak ada dunia. Kita mulia bila hanya ada agama. Dan berkeadaan macam miskin, tak ada agama, tak ada guna. Kita miskin, agama tak ada. Lagi teruk lagi tu. Agama pun tak ada. Miskin pula. Jadi orang yang paling malang kat dunia ni, paling malang, orang miskin dunia dan miskin agama. Siapa dia? Antara kita ni? Siapa? Siapa? Rashidi tak mengaku pun? Mengaku lah. Miskin apa? Dan? Lagi? Lagi? Samad dia juga kaya dunia kan. Samad dia ada. Samad dia kaya dunia. Anzala? Miskin. Miskin apa? Miskin dunia. Jadi sekarang ni kita tak mau jadi orang miskin dunia dan miskin agama. Kita jadi miskin dunia, kaya agama boleh. Kita jadi kaya dunia, kaya agama boleh. Tapi kita tak boleh miskin agama ni, tak boleh. Tapi kita tak faham. Kita nak kedua-duanya konon. Saya nak dua-dua kaya. Kau kalau nak dua-dua kaya, kau bagi usaha untuk dunia, bagi usaha untuk agama, dia tak jadi. Kalau kau nak jadi dua-dua kaya, kau kena usaha agama je. Dunia tak ada. Betul-betul dapat agama, Allah buat kau dunia kaya, akhirat kaya. Macam saya ni. Saya dulu usaha untuk jadi doktor, kemudian jadi optometrist. Tak jadi doktor. Dapat sampai sarjana. Kira tinggi waktu tu. Universiti bukan dalam negeri, luar negeri. Tapi bila saya balik, saya tak pilih jalan tu, nak jadi kaya. Bila saya balik dapat ijazah, saya tak pilih jalan jadi kaya. Saya pilih jalan jadi kuat agama. Jadi mak bapak saya rasa macam tak ada guna lah saya pergi belajar sana. Belajar sampai Universiti Melbourne kan. Kat kampung tu mana ada orang pergi Universiti Melbourne lagi. Ada. Tahun 74. 74 bapak mak saya hantar saya kat airport Subang. Dia kata sedih tengok anak aku lama-lama hilang. Saya masih ingat lagi keadaan tu. Saya pakai kod kan. Dihantar ke airport untuk pergi terbang dengan kawan-kawan saya yang lain. 9 orang.
2 perempuan 7 lelaki ke Melbourne. Kena budak pandai lah. Jadi bapa mak saya, bila saya balik, saya tak ada buat keputusan nak jadi orang besar, masuk politik ke, masuk itu ke. Saya tahu, sebenarnya saya mau buat usaha agama supaya saya dapat agama. Jadi bapa saya macam kecewa lah. Sekarang dia dalam kubur baru dia tahu asbab amal anak dia yang mana, yang dia selamat di azab kubur tu. Anak yang mana? Anak yang dia kecewa tu. Saya sebenarnya anak yang paling pandai dekat keluarga saya. Tanyalah adik-beradik saya, siapa yang paling pandai? Paling top. Bercakap pandai, menyanyi pun tahu, pergi luar negeri. Ada anak adik-beradik saya lain tak ada pergi luar negeri mula kecil-kecil, tua-tua je lah. Jadi memang penuh harapan lah mak saya, bapak saya yang saya ni orang dunia. Tapi saya balik, habis saya dapat ijazah, jadi bekerja dekat UKM dan saya berhenti. Saya berhenti dari kerja tu. Tak ada orang nak berhenti. Kerja kerajaan macam Samad, nak pencen, saya tak ada, saya tak kira pencen-pencen tu semua. Saya mesyuarat dengan Hadrat Haji, saya mau berhenti. Saya mau terjun dalam kerja agama. Jadi keputusan tu saya telah buat lama tu. Agak-agak saya jadi je macam ni kalau saya tak buat keputusan. Jadi, mana boleh jadi. Saya mengakhiri tua saya jaga cucu lah. Mana ada saya boleh tafsir Quran. Betul tak? Saya buat keputusan salah. Mana Allah nak buatkan saya jadi macam ni? Kita jangan kata ni Allah paksa. Allah takkan paksa kita tak. Kalau kita buat keputusan salah, Allah tak paksa kita jadi baik. Kita akan jadi buruk. Tak ada orang ni Allah bilang engkau dah pilih jalan buruk, aku paksa juga engkau jalan baik. Tak. Kita ni diazab atas pilihan kita. Sufyan dah dihantar ke Amerika nak belajar. Tapi dia pilih untuk tidak belajar. Akhir daripada keputusan pilih tidak belajar, apa jadi? Tak lulus kan? Balik dari Amerika tak dapat ijazah. Malang tak tu? Dah pergi jauh dah. Habis duit Petronas. Duit Petronas tu kita juga. Balik tak ada ijazah. Akibatnya apa jadi? Sekarang dia bekerja mana pun tak ada ijazah nak pakai, SPM je pakai. Sama macam Yazid. Tak ada dia dibayar gaji kat Twintech tu kerana ITM tak. Dia belajar ITM, accountancy. Tapi tak habis. UTM belajar engineering, tak habis. Buat kerja Nabi, tak jadi. Beriman salah, beriman dan saya tak habis. Jadi semua tak habis. Nah, jadi akibat tak habis, Sufyan tak dapat ijazah. Baru ni dia meminang satu orang kan, dia dah lama dah meninggal isteri. Daripada bertemu jodoh tu dia dapat satu orang perempuan yang nak kahwin dengan dia. Dia beritahu ke bapak mentua dia, dia belajar Amerika. Bapak mentua dia kata silalah pergi datang meminang. Datang meminang, akibat pergi Amerika tak lulus. Apa jadi dia? Dia tolak. Akibat dia itulah dia. Jadi akibat kita memilih tidak mau agama, takkan masuk syurga pula. Tentulah kita masuk neraka. Jadi semua kita ni diberi pilihan dalam dunia. Hidup saya dulu, saya beri pilihan. Saya boleh pilih dunia. Saya boleh terus jadi pensyarah dan kemudian ambil PhD. Saya tak ada. Lepas tu saya sibuk dengan urusan dunia PhD kan. Saya akan jadi profesor. Dan saya menjadi profesor emeritus ke. Dan bersara dari IKM. Atau saya akan masuk politik.
Saya akan jadi juga orang besar, menteri. Itu je lah. Saya takkan jadi ni. Tapi saya pilih untuk tidak di jalan tu. Saya mahu tahu apa kerja agama yang betul. Di seluruh dunia tak ada kerja agama yang betul. Jemaah tabligh yang saya masuk tu pun saya nak peksa, nak kaji. Betul ke tidak? Setelah saya kaji, memang saya tak mengkaji pun. Saya tengok, saya buat pun saya dah tahu. Ada yang tak betul ni. Tapi di mana yang tak betul? Saya tak berhenti. Saya tak tinggalkan tabligh. Saya terus buat tabligh. Dan saya terus doa pada Allah. Apa kerja yang betul? Apa usaha yang betul? Jadi bila saya berusaha dan saya berdoa, Allah tentu buat keputusan untuk tunjuk saya. Kalau saya tak buat keputusan itu, Allah tak ajar saya lah. Kalau saya buat keputusan untuk masuk politik, sebab saya pun pandai bercakap, tentu saya jadi menteri. Orang kuat UMNO. Pada orang saya berjaya lah. Bintang terang dia. Ada kawan saya Idris Jusul, dia dulu bersama saya pergi Australia. Tapi tahun 1, lepas habis tahun 1 dekat Monash, dia balik. Dia bukan fail, dia balik. Dia tak mau belajar. Dia masuk politik. Dia masuk UMNO dan dia jadi Menteri Besar Terengganu. Saya juga boleh buat gitu. Saya tak fail. Saya masuk aja politik. Saya jadi Ketua Pemuda. Lepas tu saya jadi Presiden UMNO. Lepas tu saya jadi Perdana Menteri lah. Kenapa tak boleh? Melbourne, pandai bercakap tu yang penting. Orang yang pandai bercakap ni banyak dia punya kelebihan ni. Semua orang duk ikut dia. Anwar Ibrahim tu bukan pandai bercakap sangat. Facts ada. Quote sana, quote situ. Quote-nya semua bukan Quran ke. Semua orang putih ni. Sikit lah dia quote Quran. Tengok. Sampai orang buta tuli ikut dia. Kerana lantaran pandai bercakap lah. Ya. Jadi saya kemampuan tu ada. Saya Johan dekat sekolah tu. Dekat sekolah saya Datuk Abdul Razak. Johan. Syarahan. Tingkatan 2 lagi. Tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Selalu naik pentas. Tanya cikgu saya tu. Cikgu saya Isa Samad. Datuk Isa Samad. Dia tahu saya orang pidato. Pandai bercakap. Kalau saya nak jadi dia punya, tentu dia ambil. Saya tak payah jadi dia punya lah. Jadi tuan yang mulia, kemampuan tu semua ada untuk jadi jalan lain dunia. Tapi saya tak guna kemampuan tu. Saya guna kemampuan tu untuk usaha dakwah. Pandai bercakap. Tengok dalam usaha dakwah, saya banyak bercakap. Saya jadi syura pula, ketua Syura Malaysia pula. Semua tu akhirnya saya tengok apa benda yang tak betul dalam tabligh. Saya bukan nak ikut tabligh sebab saya suka nak ikut tabligh. Saya nak ikut usaha Nabi Muhammad SAW. Kerana saya fikir, saya risau, saya bimbang, saya doa, Allah tunjuklah. Sehingga sekarang Allah bagi saya faham bagaimana nak buat usaha agama. Apa dia usaha Nabi itu. Dan bila saya buat tu, Allah kuatkan iman saya. Allah buat saya faham Quran tu. Dan Allah bagi saya tafsir Quran. Bila Allah bagi saya tafsir Quran, mana Allah bagi saya ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, mana boleh tafsir Quran tu. Ya. Dan sekarang Quran tu dah ditafsir dah. Ke 30 juz dah. Dah masuk surah Wal Asri dah. Tak lama lagi lah. Maknanya ayat yang akhir. Tak lama lagi Quran tu habis. Boleh Allah bagi saya semua ni kalau saya pilih jalan dunia. Tak mungkin. Jadi kita kena pilih tuan. Bukan, oh nasib. Tak ada. Oh Allah kan paksa saya. Dah nasib dah. Bukan, nasib ni Allah tentukan. Dia ditentukan asbab doa dan kerja tuan. Rashidi tak buat apa-apa. Pilihan untuk gunakan
apa yang dia ada tu untuk sama ada dunia atau agama. Akhirnya apa rasa dia ada? Agama pun tak ada. Dan diikut saya, dia pun tak ikut betul. Sebab dia tak bersungguh-sungguh untuk dapat agama. Yazid, dia tak ikut betul. Sebab sebenarnya tak mau sangat agama, mau sikit aja. Tak boleh mau sikit. Saya memang tak mau sikit. Saya bilang sekali saya terjun, saya mesti terjun kalau benda tu betul. Kalau benda tu tak betul, saya tak mau terjun. Masa usaha jemaah tabligh, saya tahu dia tak betul. Saya tak mau buat, saya akan usaha. Kenapa dia tak jadi betul? Saya dengar, cakap dan dengar. Ada yang betul, ada yang tak betul. Dan saya buat, saya amalkan. Bila saya amal tak dapat, saya tahu dia tak betul. Bila saya tak amal, mana saya nak tahu dia betul ke tidak? Apa dia orang cakap, saya buat. Gas, saya buat. Cakap kalimah, saya buat. Jadi akhirnya saya sendiri jadi betul. Iman saya naik. Saya beriman beramal saleh. Inilah jalan saya. Akhirnya nanti saya nak bagi tahu kamu, saya akan dapat tingkat tinggi di sisi Allah dan dunia juga. Itu baru dapat dua-dua. Kalau mau dapat dua-dua, jangan ikut jalan dunia dan ikut jalan agama, tak. Zoom, terjun jalan Nabi. Kalau ikut jalan Nabi dapat Allah, dekat Allah tu lah ada dunia, ke Allah lah ada akhirat, ke Allah lah ada kemuliaan, semua ke Allah. Jadi Allah SWT bila cinta saya, takkan dia tak bagi saya kaya. Kalau saya minta, takkan dia tak bagi saya kuasa. Tentu Allah jadikan saya berkuasa, kaya di dunia, akhirat juga di syurga. Itu namanya bila kita nak kedua-duanya, kita mesti dapat Allah saja, tak boleh dapat dunia je. Kita jangan sangka dunia ni orang lain bagi. Dunia orang lain bagi, akhirat syurga Allah bagi. Itu bukan macam itu, salah punya. Tiada yang bagi. Sebab itu dalam surah Fatihah ni, Tuhan seluruh alam dan Tuhan yang menguasai hari kemudian. Sufyan tak faham lagi tu. Dia nak dunia dan sikit-sikit nak agama. Macam ada Tuhan dua pula. Satu Tuhan menentukan dunia, satu Tuhan menentukan agama. Ini syirik. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita mau kedua-duanya, kita mesti ada percaya pada satu Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu jadi kekasih dia. Bila kita jadi kekasihnya, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Kalau kita tak jadi kekasihnya, kita syirik, tak boleh. Tak mungkin kita berjaya keduanya. Mungkin kita dapat dunia, akhirat tak dapat. Pasti. Tapi kalau kita dapat Allah, kita dapat akhirat, dan pasti kita juga dapat dunia kalau kita mau. Okey guys.